Yang di-Pertua Speaker, negara ini dilahirkan atas kesepahaman dan kemurnian hati kepimpinan wilayah Sarawak dan Sabah dan Singapura ketika itu. Asas pertubuhan kita adalah Perjanjian Malaysia MA63. Namun perjanjian ini telah dirobek, dinodai dan dimungkiri oleh pemimpin Melaya sebelum ini. Sudah sampai masanya MA63 ini ditunaikan dan jangan ada pihak yang terus lantang untuk menidakkan hak Sabah dan Sarawak. Asas penubuhan Malaysia ini adalah bersekutu bertambah mutu, bukannya bersekutu dan semua kamu sapu. Kerusi Parlimen kamu sapu, jawatan KSU kamu sapu, jawatan tinggi perkhidmatan kamu sapu, jawatan tinggi GLC, GILC kamu sapu. Peruntukan tajaan program pendidikan MARA kamu sapu. Jawatan guru khas Sarawak pun kamu nak turut sapu juga. Semua benda kamu nak sapu. Di mana keseksamaan, keadilan dan prinsip equal rights yang kita sama-sama persetujui semasa pembentukan Malaysia. Saya ingin tegaskan, Akta Malaysia, the Malaysia Act 1963 merupakan akta parlimen di United Kingdom. Ini bukan agreement yang main-main. Ia diluluskan pada 31 Julai 1963 dan berkuat kuasa pada 16 September 1963. Ini merupakan peruntukan bagi Persekutuan Borneo Utara, Sarawak dan Singapura dan negeri-negeri sedia ada dalam Persekutuan Tanah Melayu untuk bergabung untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia ini. Jadi saya minta jangan ada mana-mana profesor daripada Melaya yang buta sejarah yang cuba merobek dan menidakkan hak kami daripada wilayah Sabah dan Sarawak. Pemimpin Melaya sebelum ini terbukti tidak jujur, tidak menghormati perjanjian MA63. Poin 14 MA63, sektor kesihatan dan pendidikan harus dikembalikan kepada Sarawak. Poin 15, perlindungan perlembagaan ataupun constitutional safeguard, tiada pindaan atau penarik balikan mana-mana perlindungan khas yang diberi kepada Sarawak tanpa persetujuan kerajaan Sarawak. Itu pun, that's also Malaya leaders before this bulldoze it in parliament to deny the right of Sarawak and Sabahan dengan izin. Sebab itu, hak kerusi 35% kerusi Dewan Rakyat harus ditunaikan oleh kerajaan Madani ini supaya menjadi semak dan imbang lantas melindungi perlembagaan daripada diubah untuk terus merobek hak Sarawak dan Sabah. Dalam poin 16, perwakilan di parlimen ini harus mengambil kira bukan sahaja populasi Sarawak tetapi juga saiz dan potensinya dalam apa jua keadaan. Tidak boleh kurang daripada Sabah dan Singapura ketika itu. Oleh itu, inilah asas persefahaman 35% kerusi Dewan Rakyat adalah milik Sabah dan Sarawak setelah ketiadaan Singapura. Malah dewasa ini lebih dahsyat. Pemberian hasil bersih di bawah artikel 112C, 112D bagi Sabah dan Sarawak dan dalam perlembagaan persekutuan pun tidak ditunaikan sepenuhnya. Namun dalam pembelanjaan ini saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun dan Kerajaan Madani kerana telah memberi 600 juta masing-masing kepada Sabah dan Sarawak. Namun begitu ingin saya tegaskan, hakikatnya sampai hari ini Sabah belum menerima pemberian hasil bersih sebanyak 40% yang dikutip daripada Sabah. Kalau perkara dalam perlembagaan pun tidak dihormati, tak payah kita sembang kencang nak hormat rukun negara. Dalam rukun negara kita berikrar secara jelas untuk memertabatkan keluhuran perlembagaan. Kalau perkara dalam perlembagaan ini juga pemimpin Melaya sebelum ini abaikan, maka mereka tidak layak untuk berbicara mengenai integriti, berbicara mengenai tabik urus dan tata kelola yang baik dan berbicara tentang keadilan. Jangan main-main dengan Sarawak dan Sabah. Kita akan bangkit kalau perkara ini tidak ditunaikan. Oleh dengan itu, kesilapan dan ketelanjuran pemimpin lalu tidak harus dipertahankan dan diulangi oleh kerajaan Madani ini. Saya percaya
kerajaan Madani mempunyai empati, mempunyai simpati dan hormati hak Sabah dan Sarawak. Saya percaya kerajaan Madani ini berhemah, berintegriti dan hormat hak orang lain. Saya percaya kepimpinan kerajaan pimpinan Madani yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tambun berbeza dengan kepimpinan Melaya sebelum ini. Maka dengan itu, saya merayu supaya hasrat MA63 ini dilaksanakan sepenuhnya demi kemajuan Sarawak dan Sabah. Kalau Sarawak dan Sabah maju, Malaysia semestinya memaju dan akan membantu negeri-negeri yang lain.